Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta sekalian pegawai dan ahliatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juzuk yang ketiga. Juzuk ini merangkumi penghujung surah Al-Baqarah, iaitu dari ayat 253 sehinggalah ayat terakhir 286, dan separuh surah Al-Imran, iaitu dari ayat pertama hingga 92. Surah Al-Imran ada 200 ayat. Separuh berada dalam juzuk yang ketiga dan separuh lagi berada dalam juzuk yang keempat. Maqasid, antara maqasid, tujuan yang ingin disampaikan oleh Allah SWT dalam surah ini kepada kita, iaitu untuk membina keteguhan dalam beragama. Keteguhan ketika kita berhadapan dengan cabaran dalaman, cabaran akidah, cabaran pemikiran. Jadi sebab itu di awal surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Quran. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Dia menurunkan kepada kamu, ya Muhammad, kitab, yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran, dengan kebenaran, iaitu yang membawa kitab yang membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan yang kitab-kitab yang sedia ada, iaitu Taurat, Injil dan sebagainya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia juga, ini Allah turut menurunkan kitab Taurat dan juga kitab Injil min qablu, sebelumnya, sebelum Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah bagi sekalian manusia. Wa anzal al-furqan, dan dia menurunkan setelah Taurat, Injil, dia menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Quran. Jadi Al-Furqan, Al-Quran namakan dengan Al-Furqan kerana dia Al-Furqan, yakni pembeza. Kerana Al-Quran mengajar kita untuk membezakan mana yang hak, mana yang betul, mana akidah yang benar, mana akidah yang palsu. Jadi apabila kita faham Al-Quranul Karim, maka kita akan dapat membina keteguhan dalam beragama dari sudut menghadapi segala cabaran pemikiran-pemikiran yang lain yang cuba untuk menyesatkan kita. Dan begitu juga keteguhan dalam berhadapan dengan musuh luaran, ini musuh di medan perang. Karena itu dalam surah Al-Imran turut Allah Ta'ala bawakan kepada kita kisah perang, peperangan kisah perang Uhud, dalam surah Ali-Imran. Kunci kejayaan. Jadi bila kita perlu teguh dalam berdepan dengan cabaran, sama ada dalaman ataupun luaran, maka sudah tentu kita ingin mencapai kejayaan. Maka kunci kejayaan disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhir surah Al-Imran, ayat 200, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Jadi jangan putus asa, jangan mudah lemah semangat. Dan sebagaimana kita biasa pelajari, bahwasanya sabar ini ada 3. Sabar yang dituntut dalam agama ni bukan 1, 3. Tapi kita selalu lihat pada yang satu yang timbul sekali sekala, yang kita perlu sabar, iaitu ketika berdepan dengan kepayahan, berdepan dengan sakit, kemiskinan dan sebagainya. Yang itu kadang-kadang saja, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita jatuh bengkrak dan sebagainya, ada ataupun ada di kalangan kita, bukan semua orang. Tapi kesabaran yang berterusan, iaitu sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam mentaati Allah. Dan yang keduanya sabar untuk mengelak daripada maksiat. Itu sabar yang tiap-tiap hari.
oleh kerana kita tak kuat kesabaran itulah, kadang-kadang sembahyang jemaah, kadang-kadang tak sembahyang ikut mood. Waktu teguh, waktu sabar itu main. Waktu tak apa nak sabar, digoda oleh televisyen dan sebagainya, tak sampailah kita. Jadi begitulah juga sabar dalam berdepan dengan cabaran maksiat dan sebagainya. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu. Ini kesabaran yang khusus ketika medan perang. Ketika kamu berada di medan perang, kamu kena kuatkan kesabaran kamu melebihi kesabaran musuh. Kalau musuh mampu bertahan di medan perang 10 hari, kamu kena 11 hari. Kalau musuh mampu bersabar dengan cabaran kesakitan, kamu kena lebih daripada musuh lagi. Itu beza di antara isbiru wasabiru. As-sabru wal musabarah. Musabarah makna timbal balik. Kalau mereka sabar, kamu kena lebih sabar lagi. Warabitu, dan bersedialah, ribat, bersiap siagalah dengan kekuatan pertahanan ketika berhadapan dengan musuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Di ujung Allah Ta'ala sebut al-falah. Al-falah ini kata ulama iaitu kejayaan yang tidak ada lagi kegagalan selepas itu, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai seruan tetap untuk setiap umat Islam setiap hari. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Di antara kemudian dalam nota kaki di bawah tu tuan-tuan sekalian, di dalam juzuk ini terdapat ayat kursi. Karena sebahagian juzuk ini, juzuk yang ketiga ini, sebahagian surah Al-Baqarah dan sebahagian surah Al-Imran. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini ada ayat kursi. Ini hebatnya juzuk yang ketiga ini. Jadi tuan-tuan semalam tadarus juzuk yang ketiga ini, tuan-tuan dah baca ayat paling agung dalam Quran, iaitu ayat kursi. Kemudian ada ayat terakhir diturunkan, iaitu ayat 281 surah Al-Baqarah. Ramai di kalangan kita orang Melayu, ayat yang terakhir ni ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah, dalam surah Al-Maidah. Itu bukan ayat terakhir, itu ayat di antara ayat-ayat terakhir, lebih kurang dalam 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Tapi ayat ini, wattaqu, ayat 201 ni yang bunyinya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kamu menjaga diri kamu pada hari kamu di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita jaga diri ni di dunia ini, kerana sampai masa nanti kamu akan berdepan dengan hari di mana kamu kembali kepada Allah SWT, dan akan disempurnakan untuk kamu pahala atau balasan-balasan bagi amalan-amalan yang kamu lakukan di atas muka dunia ini, dan tanpa dikurangi sedikit pun. Kamu tidak akan dianiayai sedikit pun. Jadi awal Quran sebut Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dan ayat akhir kamu akan kembali kepada Allah. Jadi seolah-olah Quran ni tuan-tuan sekalian, sebagaimana Imam Bukhari sendiri mengatur dalam Sahih Bukhari dia, kitab yang mula-mula sekali kitab wahyu, kemudian diikuti dengan iman. Kitab yang paling hujung sekali kitab Tauhid. Itu Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari dia mula dengan wahyu, kemudian wahyu ni, kitab wahyu kata ulama itu muqaddimah Sahih Bukhari. Imam Bukhari ni dia tak mau masuk langsung kalam dia. Kalau ulama lain dia tulis muqaddimah, maknanya tujuan kitab ditulis macam mana begitu begini dan sebagainya. Macam mana Sahih Muslim dia tulis muqaddimah. Tapi Imam Bukhari ni dia tak mau langsung buat masuk kalam dia. Dia nak semua Rasulullah. Sampai muqaddimah pun dia jadikan hadis Rasulullah sebagai muqaddimah, iaitu Kitabul Wahyi. Kitab wahyu itu sebagai muqaddimah. Jadi tajuk yang pertama ialah iman, Kitabul Iman, dan penghujung dia tutup dengan Kitabul Wahyu. Jadi kita datang daripada Allah, kemudian kita akan kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, takkan tengah-tengah tu kita nak buat untuk lain. Mula-mula kita mengaji ayat pertama menyebutkan bacalah dengan nama Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat yang paling hujung, ingatlah kamu akan kembali menghadap Tuhan kamu. Jadi sebab itu dalam pertengahan
di antara kita mula hidup dengan kita mati pun kita buat lillahi ta'ala, hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak serajin orang dulu pun, kurang-kurangnya kita menjaga, memelihara ibadat-ibadat yang fardu dalam hidup kita ini. Kemudian dalam surah ini, dalam juzuk ini juga ada ayat-ayat di hujung Al-Baqarah yang memiliki kelebihan khusus berdasarkan hadis, iaitu 3 ayat di hujung Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila min rabbi wal mu'minun. Itu ayat yang mana dalam hadis Sahih Muslim, Nabi terima sendiri daripada Allah di atas langit sana. Ya, sebenarnya bukan Nabi terima salat saja, Nabi terima salat dan juga 3 ayat di hujung Al-Baqarah ketika Mi'raj. Cuma ada sebahagian ulama dia kata ayat itu Nabi terima di dunia, tapi doa-doa dalam ayat tu, doa-doa dalam 3 ayat tu, kita balik tengok balik surah Al-Baqarah di hujung tu ada berdoa-doa. Jadi Allah Ta'ala makbulkan ketika mana Nabi menghadap Allah di atas sana. Dan dalam satu hadis Nabi menyebutkan man qara'ata, barang 2 ayat di hujung Al-Baqarah, ni al-ayatani, 2 ayat kata Nabi SAW di hujung Al-Baqarah, man qara'ahuma kama qala Nabi SAW, barang siapa yang baca keduanya pada satu malam, cukup bagi mereka. Barang siapa yang baca 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah pada satu malam, kafatahu, 2 ayat itu cukup bagi dia untuk malam tu. Sebagai ulama kata untuk ibadat malam tu, kalau dia tak mau panggil tahajud pun, sebagai ulama kata sebagai dia panggil pahala untuk dia pada malam tu. Yang sekurang-kurangnya dia dapat juga pahala selain daripada yang fardu. Dia dapat juga pahala ibadat sunat dengan dia baca 2 ayat di hujung Al-Baqarah. Dan begitu juga dalam juzuk ini juga ada ayat yang paling panjang dalam Quran. Ya, ayat satu muka penuh Quran, iaitu ayat 282. Dia panggil ayatul dain, ayat hutang. Ini ayat hutang. Kalau orang tanya kita apa ayat yang paling panjang dalam Quran, ayat hutang. Idza tadayantum bidain faktubuhu, bila kamu berhutang dengan satu hutang maka tulis. Tulis. Takkan tulis saja kot tak bayar. Mestilah maknanya tulis tu bagi ingat, jangan lupa. Jadi tuan-tuan sekalian, itu hebatnya juzuk 3 ni. Jadi bila tuan-tuan tadarus malam ni dah lalu juzuk 3, maka tuan-tuan lalu ayat-ayat yang hebat-hebat belakang. Kemudian di antara pedoman Allah SWT untuk tetapan kita secara tafsir yang kena kita ambil untuk maqasid ni secara umum, tapi kita nak ambil juga sebagai pedoman kita itu beberapa ayat yang kita tengok lebih sikit, terperinci sikit, iaitu ada di antara pedoman Allah SWT dalam juzuk ini ialah pengajaran melalui kisah keluarga Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah memilih Adam. Ini manusia dipilih oleh Allah Ta'ala. Sedia maklumlah tuan-tuan sekalian, Adam ni Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Kemudian Adam AS ini lebihnya itu Allah Ta'ala suruh malaikat hormat dia, sujud kepada dia, sujud kepada dia. Wa Nuhan, dan Allah milih Nuh. Dan kita sedia maklum Nuh ini tuan-tuan sekalian, dia ini selepas dia semua zuriat manusia ni daripada dia. Kita semua ni maknanya bapa 2 orang. Bapa tu 2, Adam, kemudian Nabi Nuh AS. Tapi dari segi kerohanian pula, kemudian wa ala Ibrahim, dan Allah memilih keluarga Ibrahim. Yang ni bukan setakat dia seorang dipilih oleh Allah, keluarga. Sebab selepas Nabi Ibrahim, semua Nabi-Nabi datang daripada zuriat dia belakang. Dan dia adalah Nabi paling banyak, termasuk Nabi akhir zaman di Muhammad SAW juga daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Dalam nota kaki di bawah itu diceritakan Imran ialah bapa kepada Maryam alaihissalam, ibu
Nabi Isa alaihi salam, seorang lelaki soleh pada zaman terakhir Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi terakhir, nabi yang terakhir daripada Bani Israel. Kemudian setelah itu datang nabi yang terakhir daripada sekalian nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau nama Imran. Imran bin ni tuan-tuan kena ubah sikit. Dia bukan Yasham, Ashham. Pada bahasa Arabnya alif shin ha mim, Ashham. Imran bin Ashham. Nasabnya bersambungan hingga kepada Nabi Sulaiman. Nasab Imran ini. Imran ini bapa kepada Maryam. Maryam ibu kepada Nabi Isa AS. Jadi tok wan kepada Nabi Isa, sebab Nabi Isa AS dijadikan Allah tanpa bapa. Dan dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan Imran bin Ashham bin Amun. Amun ini daripada keturunan Nabi Sulaiman bin Daud, dan seterusnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Isa AS adalah dari keturunan Nabi Ibrahim AS. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din, mereka berkembang biak sebagai satu keturunan yang sebahagiannya berasal dari sebahagian yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi, bila Nabi Adam AS manusia pilihan Allah, Nabi Nuh AS manusia pilihan Allah, Nabi Ibrahim AS manusia pilihan Allah, Imran manusia pilihan Allah, dan kita pula tuan-tuan sekalian beriman dengan semua mereka ini, percaya, yakin, penuh kasih. Dan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Dan kita juga keluarga mereka, kita juga keluarga mereka. Jadi mungkin tuan-tuan bertanya, macam mana kita jadi keluarga mereka? Jadi keluarga ni tuan-tuan sekalian, dia panggil alu. Alu itu makna keluarga. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian baca dalam tafsir hadis, para ulama menguraikan selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, limpahilah keberkatanmu, limpahilah keselamatanmu, limpahilah keampunanmu, limpahilah rahmatmu. Itu mana selawat kepada Muhammad SAW dan juga Ali Muhammad. Ali Muhammad itu siapa? Jadi para ulama menyatakan keluarga Nabi Muhammad ini ada dua. Satu keluarga nasab, keluarga nasab, iaitu daripada, kalau sampai kali ini kita kata daripada keluarga Hasan Husain, yang disebut dengan Ahlul Bait ni panggil, keluarga Nabi SAW. Tapi kalau zaman Nabi hidup, keluarga Nabi ini kalau nak kiranya Abu Lahab pun keluarga Nabi juga. Kalau keluarga nasab, kerana dia juga daripada, dan begitu juga yang lain-lain itu Quraisy belaka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis Nabi menyebutkan orang yang ketinggalan dari segi amalan, keturunan dia tak akan mengedepankan dia. Orang yang ketinggalan dari segi amalan di hadapan Allah Ta'ala nanti, nasabkan dia tak akan membantu dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, satu lagi keluarga Nabi Muhammad, iaitulah orang bertakwa. Itu disebut sendiri oleh Imam Nawawi dan juga ulama yang lain. Jadi bila kita berselawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, bukan saja kita mendoakan keluarga Nabi Muhammad dari sudut nasab, tapi juga keluarga Nabi Muhammad dari sudut ilmu, dari sudut iman, termasuk kita sendiri lah. Jadi kita ni keluarga Rasulullah dari segi nasab dia panggil ilmu, dari segi nasab dia panggil nasab agama, nasab ad-din, yang di sisi Allah Ta'ala lebih mulia lagi. Apa dalil bahasanya nasab iman, nasab taqwa itu lagi mulia? Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah bukan orang yang dia nasab sekian, tidak. Allah Ta'ala kata akramakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa, orang paling bertakwa. Jadi sebab itu dari segi nasab, orang yang nombor dua selepas Nabi Muhammad bukan daripada keluarga Nabi, tidak. Siapa orang nombor dua? Cuba tuan-tuan teka, orang yang paling mulia dari umat ini siapa? Selepas Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan daripada nasab dengan Nabi, dia sahabat Nabi.
Yang sebab itu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Jadi sebab itu menggambarkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala di sisi dia kemuliaan yang sebenar itu ialah takwa. Cuma di sana kalau seorang itu dia bertakwa kepada Allah, pada sama dia pula keluarga Rasulullah SAW, maka dia lebihlah daripada kita tu, tak payahlah. Yang tu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkembang biak sebagai satu keturunan yang sebahagiannya berasal dari sebahagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu yang penting tuan-tuan sekalian. Kita buat baik, kita beramal soleh. Maka kalau Allah Ta'ala melihat kita ini ikhlas, maka kita juga akan dipilih oleh Allah. Kita juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berada dalam syurga di akhirat nanti. Idh qalat imra'atu Imran, dan ingatlah ketika isteri Imran, namanya apa? Hannah bin Makhuzah. Suaminya Imran ketika dia meninggal ketika dia sedang mengandungkan Maryam. Ingatlah ketika isteri Imran, iaitu ibu pada Sayyidatina Maryam, berkata, "Wahai Tuanku, sesungguhnya aku bernazar untukmu anak yang berada dalam kandunganku ini." Dia nazarkan anak dia. Dalam syariat kita ni Muhammad ni tak ada nazar anak. Janganlah duk nazar anak. Tapi dalam syariat dulu ada. Aku nazarkan anakku ini untukmu ya Allah. Jadi anak yang berada dalam kandunganku ini untuk menjadi seorang yang sepenuhnya berkhidmat untukmu dengan menjadi khadam Baitul Maqdis. Itu nazar. Jadi dia kena jadi khadam lah, jaga masjid. Dia tak boleh buat kerja lain. Makna dia kena jaga masjid, khadam Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku ini. Ya Allah, terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Falamma wada'atha, namun tak kala dia melahirkan anak dikandung itu, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Dia berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Bagaimana ya Allah aku nak laksanakan nazarku ini supaya anak ini berkhidmat sepenuh masa untuk Baitul Maqdis? Karena yang sesuai untuk berkhidmat untuk penuh masa ini orang lelaki, tapi aku lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, Allah lebih mengetahui anak dilahirkan itu. Tak payah habaqlah lelaki ke perempuan, tapi kamu kena nazar. Bila Allah Ta'ala lahirkan anak itu perempuan, dan Allah tahu dia yang berikan, maknanya kamu tetap kena tunaikan nazar kamu itu. Sememangnya anak lelaki tidaklah sama seperti anak perempuan, Allah Ta'ala tahu. Jadi bila Allah Ta'ala tunaikan nazar kamu dengan menggunakan anak perempuan, maka ada hikmah yang sebenarnya di sebalik itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita lah hidup kita ini, bila kita berdoa, Allah Ta'ala janji bahawa dia akan makbulkan doa kita. Jadi tu tuan-tuan bayangkan dalam beberapa peristiwa dalam Quran. Nabi Ibrahim AS selesai dia dengan dengan anak dia Ismail membina Kaabah sebagaimana disuruh oleh Allah, maka mereka berdua mengambil kesempatan dengan berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka ialah wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, engkau utuskanlah untuk penduduk sekitar Kaabah ini seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang bacakan ayat-ayat kamu ila akhir. Tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala makbulkan doa itu, iaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Jarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam 2500 tahun. Doa 2000 tahun lalu makbul, 2000 tahun yang kemudian, 2000 tahun baru makbul. Kita baru doa kemarin, hari ni tak nampak makbul tu dah gaduh dah. InsyaAllah Ta'ala ni tak makbul lagi nampak gaya ni. Allah Ta'ala janji dia akan ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan perkenankan. Jadi masalah sekarang ni berdoa, tuan-tuan sekalian. Ibu Sayyidina Maryam berdoa anak-anak untuk jadi wakaf dipanggil.
sepenuh masa untuk agama. Tapi Allah Ta'ala tak makbulkan pada anak, tapi dia makbul kepada cucu, iaitu Nabi Isa AS. Bukan setakat wakaf untuk Baitul Maqdis, Allah Ta'ala lantik sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi yang kemuliaan dia itu bawah sikit daripada Nabi-Nabi yang lain. Kehebatan Nabi Isa AS, kita dengar dia di antara mukjizat paling banyak dia lah. Dan dia akan turun lagi di akhir zaman nanti, tapi bukan sebagai seorang Rasul lagi, tapi sebagai seorang khalifah, salah seorang khalifah dari Muhammad SAW, di mana dia akan mengikut syariat dari Muhammad SAW. Dia bukan turun dengan syariat yang dulu, Injil dan sebagainya, dia akan ikut Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin beri motivasi untuk kita, mintalah zuriat yang baik, insya-Allah. Kadang-kadang orang dia minta, ya ustaz, saya ni ingin sangat anak saya ni jadi ulama, jadi hafiz, jadi sebagainya, tapi saya tengok anak saya ni Allah Ta'ala tak kenal lagi lah di segitu. Kita pun tanya, anak tu baik ke tak? Baik ustaz, soleh, semayang, semua jaga, tak ada apa-apa, insya-Allah. Nanti mungkin cucu cicit nanti akan lahir, insya-Allah. Sesungguhnya aku menamai ia Maryam. Aku menamainya, aku beri nama kepada Maryam. Dan aku melindungi dia dan zuriatnya nanti dengan peliharaanmu dari syaitan yang tersingkir dari rahmatmu. Ini tuan-tuan boleh baca ni doa ni, insya-Allah. Cuma tambah sikitlah, innika rabbika. Bagi biasa kita berdoa tu kita sebut gitulah, wahai Tuhanku, kalau bahasa Arabnya Rabbi, ataupun Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. U'izuha, Allahumma inni u'izuha, ataupun kalau anak lelaki, wa'izuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku melindungi anakku ini dan juga zuriat dia denganmu, ya Allah, dengan peliharaan. Ataupun aku menyerahkan anakku dan juga zuriat dia nanti, ya Allah, dalam peliharaanmu, ya Allah, daripada syaitan yang direjam, ar-rajim. Direjam dan sekalian, makna yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat dia. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerima nazarnya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah membesarkannya, yakni anaknya itu Maryam itu, dengan dipanggil dengan didikan yang baik, dan membesarkan anak yang dinazarkannya itu dengan didikan yang baik. Dan dia menjadikan, Allah menjadikan Zakaria, Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Jadi Allah Ta'ala amanahkan kepada Zakaria, Nabi Zakaria, untuk didik Maryam. Jadi kita pun sama juga, tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita di segi agama ni kena cari guru yang paling baik. Macam orang dulu, tuan-tuan sekalian, hantar orang zaman lah ni, dia pakai lepas gitu je. Dia pun tak tahu siapa mengajak anak dia ni. Kalau orang dulu, dia tak mudah, dia pergi hantar, dia pilih tok guru. Sebab itu kita perhati orang dulu ni, dia disiplin dia lagi baik daripada kita. Dan dia jumpa, dia minta izin lah, minta untuk saya nak hantar anak saya ni, tolonglah didik anak saya. Kalau dia bantah, pukul, jangan pergi patah kan. Itu dia pesan juga, jangan patah. Itu tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita perlu lebih daripada itu. Perlu cari guru mari kita cerita ni bahasa agama lah. Jadi segi nak baca ABC apa semua tu tak ada masalah. Cina boleh mengajar tu, orang India boleh mengajar, asalkan dia tahu. Tapi nak didik anak kita ni, kena cari guru yang paling baik. Kena cari guru yang paling baik, tuan-tuan sekalian. Dengar tengok di mana. Habis hantar, tuan-tuan sekalian. Itu yang sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala menyerahkan Zakaria untuk menjaga Maryam. Zakaria ni siapa, tuan-tuan sekalian? Nabi Zakaria adalah suami kepada saudara perempuan Hannah, iaitu ibu Maryam. Jadi Nabi Zakaria ni dia pak menakan Sayyidina Maryam, tapi pak menakan sabit. Sebab dia panggil dia yang jadi mak penakan betul tu dengan Sayyidina Maryam tu ialah isteri dia. Isteri dia. Maka Maryam ketika kecil tinggal bersama ibu saudaranya sebelah ibu,
di mana di bawah didikan Nabi Zakaria, suami kepada mak menakan dia. Nabi Zakaria juga adalah bapa kepada Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Anak dia Yahya pun dibunuh oleh Bani Israel. Itulah hebatnya Bani Israel, kerana dia pernah bunuh Nabi. Itu hebatlah tuan-tuan sekalian, Bani Israel. Sebab Allah Ta'ala murka sangat-sangat. Dan kalau mengikut i'tiqad orang Kristian, Nabi Isa pun dibunuh oleh Bani Israel. Tapi dalam i'tiqad kita, akidah kita, Nabi Isa tidak dibunuh. Dia diangkat ke langit. Nabi Zakaria AS, setiap kali Zakaria masuk, Nabi Zakaria AS masuk menemui anak itu, yang Maryam, dia dalam mihrabnya. Mihrabnya apa dia, tuan sekalian? Iaitu tempat khas untuk ibadat yang dibina dalam masjid. Itu mihrab. Sayyidina Maryam apabila dewasa dimasukkan ke dalam mihrab untuk beribadat kepada Allah. Setiap kali dia masuk menemui Maryam dalam mihrab, dia menemui rezeki di sisinya. Tiap-tiap kali masuk ada makanan. Ada tafsir menyebutkan bahawa kadang-kadang dia melihat ada makanan yang hanya ada musim sejuk. Musim sejuk ada buah-buah itu, tiba-tiba ada dalam bilik itu. Dia ada makanan yang hanya musim panas saja, tapi ada dalam bilik itu, menimbulkan satu kejutan untuk dia. Maka dia bertanya, wahai Maryam, dari mana datang rezeki ini untukmu? Maka Maryam menjawab, ia rezeki dari Allah. Ya, maknanya sebab itu dipanggil karamah. Ini adalah karamah. Ya, kerana tak boleh kita nak kata mukjizat atau irhas dan sebagainya, kerana mukjizat ini ada dibagi dua istilah. Satu mukjizat, satu lagi ialah kelebihan-kelebihan, benda-benda yang ajaib, yang luar biasa yang dikurniakan kepada seorang nabi. Ya, kalau selepas dia jadi nabi dipanggil mukjizat. Kalau sebelum dia jadi nabi disebut ilham. Tapi tak boleh nak sebut dua-dua istilah ni pada Maryam, kerana dia bukan nabi. Kerana mengikut i'tiqad al-sunnah wal jamaah, jumhur, nabi tidak ada daripada perempuan. Jadi kerana itu Maryam ini dia adalah awliya Allah. Dia adalah awliya Allah. Jadi perkara yang luar biasa yang berlaku pada dia itu ialah masuk dalam karamah. Sebagaimana berlaku pada Ashabul Kahfi, sebagaimana yang berlaku kepada seorang soleh zaman Nabi Sulaiman, yang mana dia boleh pindah sehingga Balqis lebih cepat daripada Ifrit, iaitu sekelip mata. Bila Nabi Sulaiman kata, siapa di kalangan kamu ahli mesyuarat dia yang boleh aku nak timbulkan kejutan kepada Balqis sebelum dia tiba nanti, sehingga sana dia dah tiba. Mana dia masuk dalam istana dia akan kagum. Kadang-kadang unsur kekaguman ni perlu juga. Untuk orang panggil apa? Sebab itu orang ni kadang ada setengah orang dia pandang, kalau kita tak kuat saja dia tak pandang. Itu ada orang masuk Islam yang lewat pada zaman Nabi itu, sebab dia tengok orang kuat, dia ikut siapa kuat. Tapi lepas tu dia ikhlas, dia jadi ikhlas. Tapi ada orang seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia tak kira kuat atau tak kuat, dia akan ikut benda betul. Dia akan dengar Muhammad SAW ini ajak ke mana. Dia ajak untuk menyembah Tuhan yang satu. Dia jenis itu. Dia Abu Bakar, Omar, Osman, dia jenis itu. Dia tak terpengaruh dengan orang ramai, tidak. Dia sentiasa cari yang benar. Tapi tak dapat nafikan, ada orang dia terpengaruh dengan orang ramai. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kena orang kata apa, promosi kebaikan. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Ini tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, bagi jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengan Allah. Rezeki tak ke mana, insya-Allah. Jangan cari rezeki sampai lupa sembahyang. Sekali dengan rezeki akan habis. Tapi jaga sembahyang, insya-Allah rezeki akan bertambah. Ketika itulah hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itulah Nabi Zakaria mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi, di mana dia mengucapkan, wahai Tuhanku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, kurniakanlah untukku dari sisimu seorang anak yang baik. Sebab pada ketika itu dia tidak dikurniakan lagi anak. Jadi bila dia tengok, oh Allah Ta'ala ini, bukan dia tak tahu tuan sekalian, sebab manusia ini dia seorang Nabi, dia tahu. Tapi menambahkan lagi keyakinan dia. Bila dia tengok Allah Ta'ala ini boleh
menzahirkan benda yang luar biasa. Ya, memberi rezeki tanpa hisab. Salah di antara rezeki lah hidup kita ni anak. Maka pada ketika itu dia usia 120 tahun dah. Isteri dia pula 97 tahun umur. Maka pada ketika itu dia doa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah untukku anak dari sisimu, anak yang baik, zuriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan Maha mendengar doa orang yang berdoa dan menkenankannya. Jadi tuan-tuan sekalian, dah tunggu lagi sikit lagi, dalam 5 minit lagi. Kalau nak kira masa kita rasa lebih lah. Sikit 5 minit lagi untuk kita selesaikan insya-Allah. Kebetulan dia panjang pula cerita hari ini. Insya-Allah. Maka fanadatul malaikah, lalu ketika bukan Yahya, tuan-tuan pindah, silap tapi Zakaria, ketika Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam sedang berdiri salat dalam mihrabnya, dalam tempat dipanggil ibadat dia, malaikat Jibril memanggilnya dan berkata, sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan anak yang bakal dilahirkan bernama Yahya, yang akan membenarkan kalimah Allah, yang akan benarkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, yang Nabi Isa ini lahir dengan kalimah Allah, kun fayakun, macam Nabi Adam juga. Dia bukan lahir dengan proses dipanggil kebiasaan, dipanggil penciptaan mani, campuran mani, tidak, lahir dengan Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ini dia nak tunjuk kekuasaan dia, maka ada ketikanya dia takdirkan kejadian itu bukan melalui sunan yang biasa, undang-undang biasa, tapi melalui kun fayakun. Contohnya, kalau mengikut sunnatullah, mengikut yang sebab musabab biasa, mengikut yang biasa, dipanggil adat, mengikut adat, api membakar. Tapi dengan kun, Allah Ta'ala kata apa? Ya nar, ketika Nabi Ibrahim AS dibakar, Allah Ta'ala kata dengan kun kepada api. Tapi oleh sebab api ini dia mu'annas, orang Arab, kun jadi kuni. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan juga selamat kepada Ibrahim. Api ini adat dia panas. Yang kedua, membinasakan. Semua masuk, semua hancur. Tapi dengan kun, api itu berubah menjadi sejuk dan juga menjadi selamat pada Ibrahim AS. Sama juga Adam AS, jadi dengan kun fayakun. Begitu juga Nabi dengan kalimat juga, dengan kalimat. Mana kalimat di sini lah kun tu. Jadi dengan kalimat dia panggil. Mana di luar daripada adat. Ditiupkan roh direct masuk dalam rahim. Allah Ta'ala tiupkan roh melalui malaikat Jibril, tiupkan roh masuk direct ke dalam rahim Maryam. Itu kejadian Nabi Isa alaihissalam yang akan menjadi ikutan, anak yang akan menjadi ikutan pada kaumnya, yang memelihara diri dari dosa dan juga syahwat, di samping seorang Nabi dari para salihin. Maka qala Rabbi, Nabi Zakaria menjawab, Tuhanku, bagaimana aku nak dapat bagaimana aku dapat memperolehi anak sedangkan aku telah terlalu tua, 120 tahun, dan isteriku pula mandul. Mana dah 97 tahun. Allah berkata, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Seperti itulah Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Mana dia boleh jadikan walaupun di luar daripada kebiasaan. Kebiasaannya orang kalau dah umur 40 tu, kalau perempuan payahlah nak beranak. Tapi orang lelaki ni dia ada lagi benih dia seumur hidup. Tapi kalau zaman hari ni pun walaupun benih ada seumur hidup, tapi kalau nak lahir pun dia kena melalui proses. Apa ada proses apa sebelum ni, pindah air mani itu masuk dalam orang kata apa, maknanya. Tapi Allah Ta'ala dia boleh lakukan sebagaimana yang dia takdirkan berlaku kepada Nabi, kepada Maryam, dan begitu juga kepada akan datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka qala Rabbi ja'ali ayah, maka Nabi Zakaria berkata, Tuhanku, berilah daku satu tanda, satu alamat bahawa isteriku sedang mengandung. Allah berfirman, qala ayatuka, tandanya bagi kamu ialah kamu tidak dapat bercakap dengan manusia selama 3 hari. Alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza, kecuali dengan isyarat saja. Mana Allah Ta'ala sepanjang tu
Nabi Zakaria ni hanya boleh berzikir, baca dia panggil apa, untuk Allah Ta'ala saja selama 3 hari. Dia tak boleh bercakap dengan orang lain. Wadhkur rabbaka katsiran, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil asyi wal ibkar, serta bertasbihlah di waktu petang dan juga pagi hari. Tasbih dengan makna salat. Tasbih di sini kata dalam tafsir, tunaikanlah salat untuk Tuhanmu selain berzikir, tunaikanlah salat untuk Tuhanmu pagi dan juga petang. Jadi pedoman daripada ayat-ayat tadi tentang bersolat, yang pertamanya Allah memberi nikmat yang kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab itu minta kepada Allah, berdoa tentang bersolat kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita nak minta, kita minta. Yang kedua, Nabi Isa bukanlah anak Allah, akan tapi anak pada hamba Allah, kerana ibunya Maryam, datuknya Imran dan neneknya Hannah. Ya, tak sama macam mana orang Kristian sebut Nabi Isa ni anak Tuhan. Yang ketiga, Allah sentiasa berkenankan permintaan awliya-Nya, sebagaimana dia berkenankan permintaan Hannah dengan menggunakan anak dan menjaga anak itu dan zuriat dari syaitan. Yang keempat, syariat nazar, iaitu seorang mukmin melazimi suatu ibadah sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu nazar. Cuma nazar ni ada jenis, satu nazar mutlak, satu lagi nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq ini tak berapa elok, ya, ibadat orang kedekut kata Nabi. Nazar mu'allaq ini iaitu tuan-tuan dan perempuan kait dengan sesuatu pencapaian. Ya Allah, ya Tuanku, kalau Engkau sembuhkan sakitku ini, aku bernazar, ya, aku tak akan tinggal lagi sembahyang berjamaah. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak sembuhkan, tak pergi sembahyang berjamaah. Ya Allah, kalau Engkau tunaikan nazar, kalau Engkau sembuhkan sakitku ni, ya Allah, aku akan bersedekah memberi makan fakir miskin 20 orang. Jadi bila Allah tak sembuhkan, tak buatlah sedekah dia ni. Maknanya ibadat orang bakhil, kata Nabi. Jadi nak nazar yang secara umum, ya Allah, ya Tuanku, saya bernazar siang esok saya nak sembahyang duha 4 rakaat. Makna nazar ni adalah mewajib ke atas diri sendiri ibadat yang asalnya sunat. Tujuannya apa tuan sekalian? Nak bagi kemah, yang nak bagi kita kemas, mewajib ke atas diri sendiri. Pada tahun ni saya bernazar, untuk tahun ni saya bernazar saya nak buat korban satu tumpuk. Dan maknanya mewajibkan jadi korban. Kalau tidak, tuan-tuan bersilan tak buat macam tu, dekat-dekat nak buat korban, himpun duit dah. Tiba-tiba isteri kata, abang, televisyen kita rosak lah pula. Televisyen 700, 1000. Dia dekat-dekat dengan korban pun tahun ni ingat kata 1000 juga. Dia batalkan korban. Sebab apa? Beli televisyen. Tak berdosa, tuan-tuan sekalian, sebab korban ni ibadat sunat. Kemudian wajib mempercayai karamah bagi awliya, wajib kita mempercayai karamah. Tapi tuan-tuan sekalian, dan kena berhati-hati disebut cerita tu kena berhati-hati. Karamah tidak ditolak, tak boleh tolak karamah para awliya Allah. Yang keenam, bukti kenabian Nabi Muhammad, kerana kisah seumpama ini tidak ada yang mampu disampaikan oleh seorang ummi. Nabi Muhammad SAW dia tak arti baca, tapi tiba-tiba dia boleh cerita dengan tepat. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah keluarga Imran, sama sebagaimana yang diketahui oleh ulama-ulama Bani Israel. Itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ini memang menerima daripada wahyu Allah. Yang ketujuh, mengambil iktibar dari peristiwa orang lain, sebagaimana Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria mengambil iktibar dari karamah Sayyidatina Maryam untuk mohon anak dari Allah, walaupun menyadari dia telah tua dan isinya mandul. Jadi kita kena rajin baca kisah, kisah Nabi-Nabi, kisah sahabat-sahabat. Kemudian kita minta, ya Allah, ya Tuanku, sebagaimana Engkau memberi keimanan yang teguh kepada sahabatmu Sayyidina Abu Bakar, kita baca cerita, bagilah iman yang sama. Ya Allah, sebagaimana Engkau masukkan mereka dalam syurga, ya Allah, masukkanlah juga aku dalam syurga. Ya Allah, ya Tuanku, sebagaimana Engkau menjadikan mereka rajin beribadah, jadikanlah aku pun sama, ya Allah, rajin beribadah. Sebab tu kena baca cerita tu. Beli, tuan-tuan sekalian, beli buku-buku, baca, seminggu salah satu kisah ke, kalau tak boleh baca setiap hari. Inilah ni tuan sekalian, buku agama ni tengah drop. Ni bukan nak kempen pasal ustaz tu rajin tulis buku tak. Tapi nak habaq lah tuan sekalian, ni buku-buku agama tengah tenat. Ramai penerbit-penerbit yang tutup, ramai yang dipanggil sebab tengah drop banyak.
Ya, sebab apa? Sebab orang kita ni dia suka baca dalam internet. Dia tak macam dulu, tak suka beli buku dah. Dia search kisah Abu Bakar, search baca dalam internet. Betul ke tak betul, wallahu a'lam. Sebab tu, tapi tuan-tuan nak baca buku, tuan-tuan kena tengok juga penulis. Yang kadang-kadang banyak juga penulis-penulis yang Syiah, yang banyak juga penulis yang liberal dan sebagainya. Maka dia tulis itu ikut pemikiran dia. Galakkan berdoa kepada Allah dengan penuh yakin. Galakkan mohon zurat yang soleh dari Allah. Antara karamah dari Allah untuk awliya-Nya ialah dia menkenankan doa mereka. Di antara karamah. Di antara karamah. Tapi tuan-tuan sekalian, apa karamah yang paling tinggi? Ada orang karamah ni dia suka tengok, dia suka baca, oh hebat, boleh berjalan atas ayat, boleh terbang di udara. Kata alim ulama, karamah yang paling tinggi ialah istiqamah. Itu karamah yang paling tinggi, istiqamah. Jadi kalau kita sendiri dikurniakan istiqamah oleh Allah, kita dapat sebahagian daripada karamah. Kita dapat sebahagian daripada karamah. Kemuliaan di sisi Allah. Yang terakhir, galakkan banyak berzikir dan mengerjakan ibadah ketika pagi dan petang, terutama sekali apabila hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.